Okey. Jadi dalam lukisan ortografik ni awak dapat menerangkan konsep dan simbol satah bagi unjuran pertama, sudut pertama dengan unjuran sudut ketiga. Seterusnya kita nak menerangkan prinsip sukuan unjuran sudut pertama dengan sudut ketiga. Tapi yang pentingnya kita nak membina unjuran ortografik menggunakan sudut ketiga bagi bungkah, iaitu yang mempunyai permukaan rata saja hari ini. Okey, kita tengok dulu pengenalan kepada ortografik. Apa yang dimaksudkan dengan ortografik? Ortografik ni sebenarnya adalah kalau kita pandang objek tu 90 darjah tepat. Okey? Jadi dia adalah satu cara untuk kita melukis objek dengan kita tengok daripada 3 pandangan, iaitu pandangan hadapan, pandangan atas dan juga pandangan sisi. Jadi selalunya dalam ortografik kita ada 3 pandangan. Okey, jadi lukisan ortografik ni dia adalah permulaan kepada lukisan terdahulu. Sebelum ni kan kita dah belajar segi 3, kita belajar segi 4, kita belajar poligon, pembesaran pengecilan. Itu merupakan geometri satah. Dia ada dia ada 2 ukuran saja. Dia ada lebar ataupun dengan tinggi je kan. Dia tak ada tiga ukuran. Okey, jadi kita tengok Kenapa cikgu stop? Ada seorang nak masuk lagi. Okey dah. Okey, cikgu stop presenting. Sekarang ni cikgu kalau cikgu screen share. Okey. Awak nampak kan sekarang ni saya tengah share satu video yang mana video ni adalah video Didik TV. Okey, jadi kita tengok apa dia lukisan ortografik. Cuba Mira tunjuk Mira. Dengar tak? Pandangan saya ni tak jadi. Awak nampak kan? Lebih kurang sama. Okey, itulah yang kita nak belajar hari ni tau. Topik kita iaitu topik lukisan ortografik. Kita nak belajar ortografik hari ni. Mira tahu apa tu ortografik? Saya rasa ortografik tu kalau saya ortografik tu memindahkan lukisan yang berbentuk 3D kepada 2D. Betul Ya, ke? betul. Pandai lah Mira. Dia boleh ambil. Okey, betul lah tu. Dia Okey, tadi dia cakap apa yang dimaksudkan dengan lukisan ortografik tu? Awak dapat tak apa yang dia cakap? Iaitu memindahkan lukisan 3 dimensi kepada 2 dimensi adalah, kalau kita nak tengok lagi aslinya, adalah lukisan yang mana kita unjurkan bentuk tadi tu kepada tepat pada satah. Kita ada satah. Satah tu apa cikgu? Okey, kalau tengok kat depan ni, ini adalah satah. Ini adalah satah mendatar. Okay, saya tunjuk kat sini lah. Ini ada satah mendatar dan juga satah tegak. Okey. Ini satah tegak jugalah. Jadi kita nak lukiskan lukisan tu tepat pada satah tersebut. Permukaan yang macam ni kan, kita tengok kan tepat lah. Kalau kita tengok sengit ke macam ni, kita akan nampak sebelah depan dia kan. Kalau ini kan, kalau sini pula kita akan nampak. Kalau di sini pula kita akan nampak sebelah belakang. Jadi kalau kita tengok tepat, kita nampaklah ini bentuk dia, bentuk outline dia. Okey? Faham. Okey, jadi kita nak tengok kat sini yuk. Untuk lukisan ortografi ini, dia ada 2 jenis yang selalu kita gunakan, iaitu unjuran sudut pertama dengan unjuran sudut ketiga. Jadi kita nak tengok apa beza dia. Okey. Dia ada beza dia. Pertama dan ketiga Okey tadi kita ada 2 jenis, maksudnya yang selalu kita gunakan iaitu unjuran sudut pertama dengan unjuran sudut ketiga. Kita tengok apa perbezaan antara unjuran sudut pertama dengan unjuran sudut ketiga. Mira boleh tolong cikgu tak? Boleh. Okey, Mira ke depan kan sikit. Saya ke depan. Okey, ke depan sebab nak senang nak tampan. Boleh cikgu. Tapi macam biasa kita kena jaga jarak. Okey cikgu. Kalau ke depan lagi boleh? Oh, depan lagi boleh. Okey. Jadi kita tengok kat sini ya. Ini adalah pandangan hadapan. Betul. Jadi kalau untuk unjuran sudut pertama ni, kita akan nampak dulu objek kat depan ni dan kita tampalkan objek tu ke depan.
Jadi macam saya Betul boleh buka? okey macam ni. Buka kan dan tampalkan kat sini. Tampal dekat situ aja. Dekat sini je. Kenapa kena tampal kat situ? Sebab kita nampak dia daripada pandangan hadapan. Okey, kalau untuk unjuran sudut pertama, kita nampak objek dia dahulu ya. Barulah kita nampak satah. Jadi objek yang kita pandang tu kita akan letakkan pada satah. Okey, kalau pada pandangan hadapan, kita akan letakkan dia kat situ ya. Atas pula, kalau tengok daripada atas kan, kita tampalkan dia kat bawah. Sebab kita penyekkan dia. Sebab kita nampak objek tu. Jadi kalau kita nampak dia tepat, so dekat bawah dia kat sini lah lukisan dia kita nampak. Oh, saya dah faham. Macam kita pandang macam ni kan, Kita pandang tempat ni kan. Macam ni. Okey. So kita letakkan lukisan ni ke atas ni. Okey. Tak apalah kita letak je macam tu kan. Okey. Pada pandangan sisi pula, kalau Mira tengok daripada sini, ini sisi kiri kan. Okey, letakkan lukisan ni kat sini. Kat sini cikgu. Kat sini. Boleh tak buka? Boleh saya buka. Tengok kalau pada pandangan atas kita lekatkan dia dekat pada ni lah bahagian satah yang mendata tu. Okey, pada pandangan sisi pula kita lekatkan dia pada satah menegak. So dapatlah kan? Okey. Jadi cikgu buka dia punya satah ni. So nampak ni ada 3 pandangan. Yang pada hadapan tadi kita letakkan kat sini. Yang pada atas ni kita letak di sini. Manakala ini adalah untuk pandangan sisi. Ini adalah sukuan sudut pertama ya. Awak tengok apa beza dia warna tengok kuning, merah dengan biru tu. Dalam tu sudut ketiga ni, kita nampak satah dulu. Baru nampak objek. Kita nampak tak beza dia? Nampak objek dulu. Ini sekarang kita nampak satah dulu. Okey, jadi apa yang kita nampak kat depan ni, kita lekatkan dia kat situ. Okey, kat depan tu. Okey, Mira tolong buka ya, tengok. Okey, sambil-sambil tu cikgu ceritalah kan. Okey, apa yang kita nampak kat atas ni, kita letakkan kat atas. Apa yang kita nampak kat atas? Kita lekatkan dia. Kita tolak dia ke atas. Yang ini kita nampak kat depan, jadi kita letak kat depan macam ni. Tarik kat depan tu. Okey, sebab cikgu minta tolong Mira kan. Okey. Yang mana ni, atas ni, warna ni. Yang ini kita letak kat atas ni. Ya, betul. Pandai Mira Walaupun sekejap pun dah pandai. Tengoklah cikgu yang ajar 24 tahun pengalaman mengajar kan. Okey. Nampak Sekejap ya. Boleh? Tak boleh. Okey, yang ni kalau tadi yang depan tu kita tampalkan dia pada hadapan. Daripada pandangan sisi ni, ni kita tak ke sana. Okey, so kita akan dapat dia kat situ. Okey, bila kita buka, sorry lah. Patut kita letakkan luar, mana boleh letakkan dalam ni kan. Okey, takkan malas sebab ni tarik dapat ni. Okey. Okey, so. Okey, sekarang ni cikgu buka. Tengok Tara. Okey, awak nampak tak kedudukan dia? Sekarang ni yang warna Kuning tadi. tengok kalau compact tu yang dengan yang mula tadi, yang warna kuning tu dia duduk di bawah pula itu adalah pandangan hadapan. Manakala yang warna merah ni dia akan duduk di atas, itu adalah pandangan atas. Dan di sebelahnya warna biru tu adalah pandangan sisi. Jadi kalau ini adalah unjuran sudut ketiga. Jadi bezanya dengan unjuran sudut pertama, kalau unjuran sudut pertama yang kuning ni duduk di atas, iaitu pandangan hadapan duduk di atas, pandangan atas ni duduk di bawah. Manakala sisi ni duduk di atas, di sebelah dengan pandangan hadapan. So itu awak boleh abaikanlah tentang unjuran sudut pertama. Kita akan belajar unjuran sudut ketiga sahaja. Okey, yang ni pandangan hadapan kita akan letakkan dia pada di bawah ini pada pandangan hadapan di sini, dan kita selarikan dia ke atas ini. Dan dia punya sisi ni adalah di bahagian ni. Kalau kita tengok kat sini pada pandangan hadapan kita ada ukuran kelebaran dan juga ketinggian. Kalau kita tengok kita unjurkan ke atas, pada pandangan atas kita ada kelebaran dan juga kedalaman. Bila kita unjurkan balik 45 darjah ke bawah ni, ke sini, kita akan dapat dalam di sini. Manakala kalau kita unjurkan daripada hadapan ni pergi ke pandangan sisi, kita dapat tinggi dia di situ. Okey? Jadi
pada ukuran bungkah kita ada 3 ukuran, iaitu pada bungkah kita ada 3 ukuran, iaitu lebar, dalam dan tinggi. Yang mana untuk pada pandangan hadapan kita ada lebar dan tinggi, pada pandangan atas kita ada lebar dan dalam, pada pandangan sisi kita ada tinggi dan dalam. Okey ya? Boleh semua boleh faham ya tentang lukisan ni. Okey, jadi saya tutup. Kita pergi kepada ni saya stop presenting. Okey, sekarang ni kita tengok ya. Kat sini awak diberi okey, katakanlah ini daripada pandangan atas. Ini adalah pandangan atas Pandangan atas. Manakala ini adalah pandangan hadapan. Dan ini adalah pandangan sisi kanan. Okey. Jadi tengok sini pandangan sisi kanan. Okey, daripada pandangan atas, apa yang awak nampak? Pandangan atas. Nampak A, B, C. B, C. Nampak apa? A, B, C. B, C. Okey. A, B dan C. okey, kat sini kita letak atas Pandangan atas tadi kan kita cakap atas mesti duduk di atas. Kita nampak A, B dan C. manakala kalau kita tengok daripada pandangan hadapan, E, D. kita nampak E Makan mic ke apa? dengan D je kan? A. Kalau kita tengok macam ni. Dia kata kita bawa tarik objek tersebut ke depan kita. Okey, jadi yang ni kita nampak macam tu. Dia kena ke depan. So kita akan nampak dia bentuk dia macam ni. Ini adalah pandangan hadapan dia. Ini adalah D dia. That's why kita nampak di sini pandangan hadapannya. Kita nampak D dengan nampak E. Okey ya. Sekarang ni kalau kita nak buat pada pandangan sisi kanan, apa yang kita nampak pandangan sisi kanan? G dan F. Okey, kita nampak G dengan F. Okey, ini adalah G, ini adalah F. Okey. Jadi mana saya buat lukis kat sini kita akan nampak ini F dengan G. Jadi kita kena lukis di sini. Bagaimana kita nak lukis dia? Jadi cara mula-mula kita kena buat sudut 45 darjah kat sini. Okey, nak buat sudut 45 darjah. Ya, tengah sengit lah si Gumia ni. Okey. Gunakan set square 45 darjah. Tarik sikit. Awak letakkan awak punya I square ni awak letakkan kat bawah kat sini macam ni. Okey. Lepas tu awak ambil ni. Awak temukan dulu sebab saya nak mulakan dia pada hujung tu. Saya temukan dia dulu. Okey. Saya dapat kat hujung ni. Okey, saya buat 45 dia kat sini. Saya start 45 dia kat sini. Okey. Jadi kita kalau yang ini adalah kita dapat dia punya kelebaran Kalau pada pandangan hadapan ini lebar, ini tinggi. Atas ke bawah ni kita namakan dia tinggi. Depan kiri kanan ni kita nama dia lebar. Manakala depan ke belakang kita nama dia dalam. Pada pandangan atas kita ada dalam. Kita ada kiri kanan kita nama dia lebar. Tapi yang kita nak cari nanti, apakah ukuran yang kita dapat pada pandangan sisi? Pada pandangan sisi kita dapat apa? Kalau sini dalam, di sini tinggi. Yang sisi kita nampak adalah yang ni kan, sisi ni kan. Jadi apa ukuran ni? Ukuran ni kita namakan apa? Ahmad. Afiq.
Kalau kita tengok sini D. Ini apa ni? Itu Dalam lah kan? Okey, daripada bawah ke atas kita namakan dia tinggi kan? Sebab ini kita nampak Yes. tinggi kan? Okey, ni tinggi. Jadi pada pandangan hadapan, pandangan sisi kanan ni kita nak dapatkan dia punya dalam dengan dia punya tinggi. Dalam ada kat mana? Kalau kat sini antara dua ni. Ada kat hadapan ke ada kat atas? Linda. Kita ada kat atas ke kat hadapan untuk dalam dia? Linda? Ya. Tengah buat kan? Okey, untuk dalam ni kita nak dapatkan dalam ni kat sini pada pandangan sisi, kita kena ambil daripada pada mana? Dia dah bari pada pandangan atas dengan pandangan hadapan. Pada mana yang ada dalam? Pada atas ke pada tinggi? Pada hadapan? Ada dalam. Kat sini ini adalah lebar, ini adalah dalam pada pandangan atas. Dan ini adalah lebar, ini adalah tinggi. Jadi kalau kita nak lukis ni, kita kena ambil daripada dalam daripada pandangan mana? Atas. Atas, okey. Jadi kita nak ambil atas, kita ambil ni, dalam ni sampai 45 turun balik ke bawah. Okey, jadi kita buat macam ni. Okey, ambil yang ke dalam ni, paling dalam ni, pergi ke sana dan juga yang bawah dia. Kan dia ada 3 jadi kita ambil 3 sekali lah terus. Ni 1. Satu lagi. And then turun ke bawah. Okay, dari sini turun ke bawah. Yang ni pun turun ke bawah. Dan yang ni paling ni turun ke bawah. Okay. Jadi kita dapat dia punya dalam dia. Ini dalam dia. Manakala tinggi dia kita boleh ambil daripada pandangan siapa yang boleh jawab? Tolong jawab. Tinggi dia kita ambil daripada pandangan mana? Tinggi dia kita ambil daripada pandangan hadapan. Okey. Daripada pandangan hadapan kita dapatlah tinggi dia. Okey, ini paling tinggi. Kita ada 4 ketinggian Okey, yang kedua tinggi. Make sure semua benda ni adalah perpendicular Dan yang ketiga tinggi. Lepas tu kita tengok balik dalam dia punya ni, lukisan ni kat sini. Okey, kita nampak F dengan nampak G. Okey, tinggi paling tinggi sekali F ada kat sini. Jadi kita hitamkan. Hitamkan yang ni. Okey, manakala tinggi pula lebar dia. Ni lebar dia. Ni tinggi ni. Sampai ke bawah kan tinggi dia. Okey, sampai ke bawah. Manakala untuk dapatkan dia punya G tu, G ni kat sini tau tinggi dia. So kat sinilah. Jadi sampai sini saja. Ni sampai ni. Ini aja tinggi dia. Lepas tu dia turunkan ke bawah. Ke bawah dia turun sampai sini. Lepas tu dia pergi ke sana. Dapatlah bentuk lukisan kita. Nampak balik Kita tengok balik. Okey, kita nampak G dan juga kita nampak F. Jadi F ni kita tarik ke depan lah macam tu. Kita punya objek dia macam ni. Okey Jadi ini adalah F, ini adalah G. Okey, kita dapat F dengan G. Okey boleh faham? Boleh lukis tak? Cikgu saya tak faham. Tak faham yang mana? Saya tak faham semua. Okey, mula-mula kita nak lukiskan dia punya nak lukis pandangan, dia nak minta pandangan sisi kanan. Okey, ini adalah pandangan hadapan, ini adalah pandangan atas, ini pandangan sisi kanan. Jadi semua benda muka ni kita kena tarik dia ke depan. Okey, tarik dia sampai ke satah tu. Okey Jadi kita tarik yang ni, kalau yang ni kita tarik jadi macam itulah. Ada yang ni pula kita tarik dapat sini. So kita akan dapat bentuk muka pada pandangan hadapan. Ini adalah pandangan hadapan dia, muka dia. Jadi kita lukis, dia dah lukis dah pandangan hadapan dekat sini kan. Ini adalah pandangan hadapan dia. Kita nampak muka D dengan muka E pada pandangan hadapan. Mana kita lukis kat sini. Manakala pandangan atas kita tengok tepat kat sini, kita tarik dia whatever permukaan dekat sini. Okey, kita nampak A.
So A dah memang betul dah duduk dekat permukaan itu kan. Manakala untuk C, yang C ni duduk kat sini, kita tarik naik ke atas. Tarik ni naik ke atas. So kita akan dapat ini adalah muka C. Ini muka C. Okey, cikgu conteng. Ni muka C. Dia naik ke atas. Manakala muka B ni, yang kat sini ni, kita naik ke atas. Kita dapat muka B. Jadi kita lukiskan dia, dia dah memang lukis. Kat sini B, A dengan C. Okey, sekarang apa yang perlu awak buat? Awak kena dapatkan pandangan sisi yang kita tengok daripada sini. Bila kita tengok pandangan sisi ni, kita nampak muka F. Kat sini F. Okey, cikgu conteng teruk sangat sampai tak nampak. Okey. Cikgu padam dulu yang lain Cikgu nak tengok muka F saja. Okey, muka F, kita nak lukis muka F lah. Muka pandangan sisi kanan, kita nak lukis dia dekat sini, kawasan ni. Ini kalau objek ni penuh lah kan, kawasan ni. Okey. Lepas tu, kita nak dapatkan dia punya muka F. Jadi kita tarik, okey, yang ni kita tarik ke depan, ni tarik ke depan. Okey, dapat kat sini. Manakala dia punya tinggi untuk yang di bawah F tu sampai sini je. So tarik ke sini, tarik ke sini. So kita dapatlah muka F sampai sini aja. Okey, kat sini boleh, sini ada lukisan ke tak? Tak ada kan? So kita kena biarkan kosong je lah nanti kat sini. Sampai ni. So manakala muka G dia pula daripada sini, tarik sini muka G. Dah ada kat sini lah muka G. So kita lukis dia F dengan G. Tapi macam mana kita nak lukis dia? Kita tahu bahawa kalau kita tengok atas, tengok daripada atas, dia punya muka F, dia duduk kat sini tau. Duduk atas sini. Lebar dia, dalam dia ini je. So, gunakan 45, kita start 45. Sebenarnya 45 ni boleh start kat mana-mana. Tapi cikgu nak nampak cantik lukisan saya supaya yang ni dengan yang ni sama je. Jadi cikgu mulakan daripada bucu ni. So cikgu buat 45 darjah. Gunakan set square 45 ni. Okay, buat 45 darjah. So, jadi yang muka F tu kita nak tarik. So kita tahu F duduk kat atas ni Manakala G duduk atas garisan ni je. Jadi kita tarik dia, muka dia kat sini. Ini baru dalam dia sedalam dalam dia macam ni. Okey, manakala G pula ini. Tetapi tinggi dia, kita tahu muka F ni duduk kat sini. Ni muka F duduk kat sini. Kat muka ni. Yang ni muka F duduk kat sini. Manakala muka G, dia duduk kat sini pada pandangan atas, dia duduk kat sini pada pandangan hadapan. So jadi F sampai sini je. Tarik, dapat ni. Lebar F sampai situ. Nampak Ni lebar dia, lebar pula dalam dia dan ini tinggi dia. Manakala G, dia punya dalam dia sini. Ini dalam ni. Kan kini adalah dari sini ke sini adalah G. Nampak dari sini ke sini adalah G. Okey, manakala F dari sini ke sini saja, yang mana kita bawa sini F ini aja. Okey, dapat F. So, and then kita punya tinggi untuk G kita ada. Okey, sini yang paling bawah, ini yang kedua, ini yang ketiga. Okey, yang paling bawah, sini, ini yang kedua dan ini yang ketiga. So dapatlah muka dia. Ini yang perlu kita hitamkan. Boleh faham tak? Linda? Boleh. Boleh dah Okey, siapa yang dah siap nombor 1, kita proceed pergi ke nombor 2. Cikgu bagi masa 5 minit awak lukis nombor 2, kejap lagi kita bincangkan. Sebab dia sama je. Dia pun cuma yang ni pandangan atas. Untuk nombor 2 dia pandangan atas. Jadi dia bagi pandangan sisi dan juga pandangan hadapan dengan pandangan sisi. Yang sebelah kiri itu adalah pandangan hadapan, yang sebelah kanan itu adalah pandangan sisi. Okey, sekejap cikgu padam dulu kejap. Sekarang nanti. ...45 darjah awak nak lukis kat belah mana? Pandangan atas awak nak lukis kat mana? Pandangan atas dekat belah Di kiri. atas? Atas kiri. Sebelah kiri? Apa? Bukan ke pandangan atas untuk ni untuk soalan nombor 2. Saya cakap di sebelah kirinya adalah pandangan hadapan. Okey. Ya, tak berapa nampak
Okey. Di sebelah ni, ini adalah pandangan hadapan. Okey, ini adalah pandangan sisi yang diberi. Awak dikehendaki melukis pandangan atas. Kalau ini pandangan hadapan, awak kena lukis pandangan atas je kat sini. 45 darjahnya kita kena buat di sebelah sini. Ni 45 darjah. So awak ambil, awak lengkapkan yang ni atas, so buat 45 darjah. Jadi lebar dia, untuk dapat lebar kat atas ni, ambil naik ke atas. Dia punya dalam dia, pergi ke 45, bawa ke sana. Awak buat kotak besar dulu. Kejap lagi saya nak minta seorang present lah. Siapa yang ada boleh present menggunakan apa panggil? Ada tiang lah. Jadi senang sikit. Tak payah nak ni. Zarif dah siap Zarif? Oh. Yang lain-lain tu boleh buat, ada masalah. Kalau tak ada masalah, cakap dengan cikgu ya. Kita boleh clearkan kat sini. Boleh buat tak? Okey, yang kita akan nampak pada pandangan atas, kita akan nampak A, nampak B, nampak C dan juga nampak D. A, B, C dan D pada pandangan atas. Ini adalah muka A, muka B, muka C dan muka D. Jadi kita buat kotak.
So muka B ni kita naik ke atas. Okey, dapat B kat sini. Muka ni pula kita dapat C, kita naik ke atas, kita dapat muka C. Ini tarik. Okey. Manakala muka D ni dia sampai sini je. So dapat macam tu. Oops, yang ni dia sepatutnya dia sama. So kita dapat dia. Tapi kita kena lukis dia dalam pada pandangan atas. Ini betul ke? Okey. So ada siapa yang nak present? Ini betul tak? Okey. Siapanya Zarif ya? Sekejap cikgu pin Zarifnya. Oops. Zarif kena ke belakang sikit. Mungkin sebab dia macam tengah adjusting nak ambil gambar tu. Statik sikit. Tapi okey, statik sikit kejap. Cermin tu je awak kacau sikit. Cermin kamera tu. Okey, saya rasa okey, D dia tu. D dia. Dia. D tu macam dia sepatutnya D, cuba awak tengok daripada pandangan sisi tu. Okey, awak pin balik saya punya. Saya tunjukkan D tu macam mana. Okey, D ni kawasannya duduk atas muka sini D. Jadi garis tu J, cikgu terdapatkan D. Yes, daripada J tu, kiri kanan J. So D dia duduk atas sini tau, muka D. Ni muka D kat atas ni. Okey, manakala muka A-nya kat sini lebar dalam dia. Ni muka A. Then muka B dia, okey, muka B dia kat sini. Ini muka B. Dia duduk atas muka ni sini. Muka B ni duduk atas sini. Manakala yang ini adalah muka C. Muka C duduk atas kasan ni. So, ambil dalam dia, okey. Ini dalam dia, keseluruhan dia. Ini keseluruhan. Yang keseluruhan tu Zarif buat dah betul. Cuma yang dekat D tu yang salah. Okey, lepas tu yang ni pula untuk C dengan B. C dengan B. Kedalaman dia. Yang ni untuk D. Dia duduk kat sini. D. Tapi nak dapat kelebaran dia pula ambil daripada pandangan atas. Okey, ini adalah muka D daripada pandangan hadapan. Pandangan hadapan ini adalah muka D. Muka D kat sini. Ini muka D. Yang ni pula muka C duduk kat sini. Muka C. Manakala yang ni pula muka B. Dan muka A duduk kat atas ni. Ni muka A. So tarik lah. Kelebaran dengan kedalaman. So dapat muka A. Kelebaran dengan kedalaman. Dapat muka B. Kelebaran, kedalaman. Dapat muka C. Ini betul tak? Macam mana? Tengok siapa punya pula? Zarif. Okey. Dah betul kan? Dia ambil daripada okey. J. Yes, betul. Dia tu dah betul. Cuma padamkan yang bawah tu ya. Siapa lagi nak tunjuk? Kita boleh share sama-sama ya. Kita punya lukisan kita. Siapa nak tunjuk lagi dia punya jawapan dia? Cikgu saya dah tunjuk tapi saya tak rasa betul. Tak apa, tunjuk je. Janganlah rasa macam rendah diri pula. Bukan rendah diri, cikgu saya was-was. Okey. Was-was kita perjelaskan di was-was itu. Okey, jap ya Linda. Cikgu pinjam. Cikgu pinjam. Okey Linda. Okey, jap cikgu tengok. Yang ni patutnya hitamkan kat sini ni. Antara B dengan C. B
Ni, sini. Yes, betul. Itu je. Yang tu perlu hitamkan. Kalau tidak, the rest tu betul dah. Okay, Linda. Okay. Kita was-was, kita perjelaskan. Siapa lagi yang nak tunjuk? Ada yang lain nak tunjuk? Awak yang lain-lain tu kita kenalah ni. Barulah tahu betul ke tak betul kita buat. Kalau tak faham, kita tanya sekarang. Sebab kalau tanya dalam bentuk ayat, bila tanya dalam Telegram ni susah. Okay? Kalau tanya dalam, cikgu pula jenis malas. Malas nak menulis. Cikgu suka nak bercakap je kan? Cikgu, kalau dah siap boleh buat soalan lain ke? Boleh pergi kepada ni. Tapi yang nombor 3 cikgu akan terangkan dulu. Sebab permukaan dia rata. Tetapi dia nampak dua-dua side. Kalau macam ni kita akan nampak satu side je kan? Satu pandangan je. Sama ada pandangan hadapan ke, pandangan atas ke ataupun pandangan sisi permukaan tersebut. Yang untuk soalan nombor 3 tu dia ada dua side. Tak apa. Okey, kita boleh proceed lah ke nombor 3. Okey, setting kertas untuk nombor 3 pula. Okey, untuk nombor 3 ni, yang di sebelah, kita sebenarnya pandangan pandangan hadapan tu kita boleh decide lah yang mana satu nak. Okey, cikgu nak decide pandangan hadapannya adalah daripada sini. Yang lukisan di sebelah kanan itu adalah pandangan hadapan dia. Okey, jadi awak decide, awak pun buat sama jugalah dengan cikgu. Pandangan hadapan, ini adalah pandangan sisi kiri. Okey, maksudnya pandangan hadapan kita tengok dari sini. Ini pandangan sisi kiri. Dia nak pandangan atas. So pandangan atas ni mesti duduk di sini. Saya nak macam itulah. Tapi kalau awak nak buat sebelah sini pun tak ada masalah. Boleh je. Tapi untuk permulaan ni awak ikut saya lah supaya senang sikit awak. Kita nak buat sama-sama. Okey. Jadi 45 darjah tu. Ya, cikgu letakkan. Set square cikgu dulu. I square cikgu dulu. Pastikan dia ni betul-betul 90 darjah. Okey. Kat penjuru sini, kita buat 45 darjah. Kita buat 45 darjah kat penjuru ni. Okey. Lepas tu, okey, kalau kita tengok pada pandangan atas, okey, kita nampak muka apa? Okey, kalau saya buat, saya bawakan dia naik macam tu. Nampak A, B dengan C. Okey, A, B dengan C. Awak tengok kalau muka C tu, pada pandangan hadapan kita nampak juga muka C kan? Muka F dengan muka G. Tapi pada pandangan atas pun kita nampak juga muka C. Sebab muka C ni dia condong. Okay? Dia condong kan? Okay, that's why lah saya kata tadi, yang ni lain sikit lah daripada yang soalan nombor 1 dengan nombor 2. Okay. Jadi,
Kita tengok kita nampak muka A. Okey, muka A memang duduk kat atas ni. Ini muka A. And then muka B kita naikkan ke atas. Okey. And then naikkan ke atas. Ini tarik sini. Ini dapat muka B lah. Ini kan dapat muka B naik ke atas ni. Kita dapat muka B. Manakala muka C adalah whatever yang ini. Sebab dia naik ke atas. Muka C kat sini je. Okey, macam mana kita nak lukis dia? Daripada pandangan atas. Okey, lebar dia kita naikkan lebar. Okey, daripada ni lebar dia. Kiri ke kanan. Lebar dia kiri ke kanan. Okey, ni kanan dia. Lebar dia. Ini kiri dia. Okey, ni lebar dia baru. Okey. Kalau kita tengok pada pandangan sisi muka A ni pandangan sisi A adalah muka di sini. Ini A. So di sini muka A. Okey, manakala muka B dia duduk di sini muka B. Okey, manakala C dia duduk di sepanjang ini. Panjang ini muka C ataupun kalau kita naikkan dia muka C duduk sini je C. Muka C. Okey, jadi kita ambil A naik 45 darjah. Dia punya kedalaman dia. Sini. Sampai situ. Ambil satu lagi ni. Yang ni, ujung ni. Okey. Lepas tu. Awak punya set square kecil sikit kan? Saya punya set square ni besar. Okey, senang nak ni. Okey, ambil yang ini. Oops. Dengan ini baru muka A. Dia punya kedalaman A. Okey. Lepas tu untuk B pula ini kedalaman dia dari sini sampai sini. Dari ini sampai sini. Okey. Ini kedalaman dia. Dia punya kelebaran dia muka B duduk sini, muka B. Yang muka A duduk sini. Muka C dia telurun, nampak C tu kan. Okey. Jadi muka B dia punya kelebaran dia ini sampai sini. Kelebaran ni, ambil dia ni naik atas dapat situ. Masuk ke kedalaman dia untuk muka C pula sampai sini. So so dapatlah objek ni. So ni muka A, B dan C. Okey dapat kan? Ini kita namakan permukaan condong. Tapi muka dia masih rata. Cuma panggil apa muka rata ke permukaan rata? Permukaan rata tapi muka dia condong. Okey. Bila condong kita boleh nampak ada dalam dua posisinya kita nampak. Kalau macam ni untuk C tu muka condong C kita boleh nampak daripada pandangan atas dengan pandangan sisi kanan. Pandangan hadapan. Pandangan atas dengan pandangan hadapan. Zarif nak tunjuk Zarif?
Macam ni cikgu. Sekejap cikgu pinjam. B tu macam besar Okey. sangat. B tu Okey, besar C tu tak? macam besar Yang ini Besar ni, cuba awak tunjukkan keseluruhan sikit cikgu, saya nak tengok awak punya 45 darjah tu macam mana. Awak turunkan ke bawah, kertas awak tu turunkan, kamera tu naikkan sikit. Okey, jap. Statik. Ni C. 45 darjah awak kat mana ni? Tak nampak dia. Daripada ujung ni kan? Daripada ujung ni naik ke situ. Okay, make sure dianya okay. Yang ni daripada bawah ni, yang ni dari sini tau. Untuk C punya tu kan. Betul lah kan? Mungkin kita nampak sebab cara awak ambil gambar tu kot nampak dia macam besar. Okay. Betul lah tu. Macam tu lah caranya. So boleh proceed ke number 4. Untuk siapa yang dah siap untuk number 3, proceed number 4. Cikgu bagi masa dalam 4 minit saja kot. Kejap je kot siapnya. Siapa yang macam tak ni nanti, awak ambil gambar, awak letakkan dalam Telegram pun boleh juga. Kita boleh bincangkan. Kalau kot-kotlah susah nak buat Google Meet nak tayangkan. Segan ke. Cikgu yang nombor 4 tu nak pandang hadapan Dia tak. Dia kan nak pandang hadapan. Dia kata lukiskan pandangan sisi kanan. Dia dah bagi pandangan hadapan. Okey, dia bagi pandangan itu hadapan. Dua, cikgu. Yang itu dia ada dua dekat yang atas. Sebab dia dekat kalau tengok kan, awak tengok E ni. Awak tengok E ni kan kat sini. E. Daripada pandangan hadapan, kita nampak E ni kat sini tau. Kan? Nampak E dia kan? Kalau kita tarik ni, ke sini kan? Okey, daripada pandangan atas, kita nampak juga E sebab dia adalah permukaan oblik. Dia muka condong. Sini nampak, sini sama. Ini talam 3 muka. Bukan talam 2 muka ni. Talam 3 muka. 3 muka dia ada. Nanti pada pandangan sisi pun dia ada. Faham? Macam macam A talam 2 muka. Dia nampak 2 muka nanti. Awak nampak dia pada pandangan atas dan juga pandangan sisi pun awak nampak A. Tetapi yang paling teruk sekali ni E ni lah. Dia nampak. Pada pandangan atas dia nampak. Cepat kalau kita tengok di sini Saya buat E ni. Saya sambungkan dia macam ni lah. Jadikan satu petak Petak macam ni. Okey. Pada pandangan hadapan. Ini pandangan hadapan. Kita nampak E di sini. Okey. Pada pandangan hadapan. Pada pandangan atas. Kita nampak E di sini. So ada E di sini. Okey. Pada pandangan sisi, kita tengok sisi kanan ni, kita akan nampak E kat sini. Selain daripada F. Kat bawah ni, kat sini, muka F, muka F duduk di sini. Ini muka F, duduk di sini. Manakala E pun kita nampak juga. Okey. Tapi kita ambil daripada hujung ini, sampai sejauh ini adalah E. Okey, E. Manakala dia punya ketinggian dia dari sini sampai sini adalah E punya tu. Boleh faham lah? Ini talam 3 muka. Kita nampak 3 pandangan pada 3 permukaan. Tapi dia oblik. Kalau yang condong macam A, kita nampak 2 saja. Iaitu pada pandangan atas dengan pandangan sisi kanan. Tapi kalau untuk permukaan B kita nampak atas saja, D kita nampak hadapan saja, F kita nampak sisi kanan sahaja. Begitu juga dengan permukaan C. Permukaan C kita nampak pada pandangan ni saja. Pada pandangan hadapan saja. Sebab dia muka satu muka je. Kita nampak pada satu permukaan saja.